Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, Fiqh Mazhab Syafi'i, di dalam Kitabul Muamalat jilid yang ke-7, Al-Babut Tasi'u Al-Kafalatu Wad-Dhaman. Bab yang ke-9, dalam versi terjemahan ditulis bab 41, masalah kafalah, jaminan. Kafalah, jaminan, dan juga dhaman. Dhaman pun jamin juga. Kita nak jamin orang. Hari ni banyak orang kerja menjamin orang, kemudian dia kena jamin. Ini ada benda yang bahaya. Al-kafalatu menurut bahasa Arab ialah jaminan, bermaksud beriltizam dan bergabung, jaga. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa kaffalaha Zakaria, diserahkan untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Siapa dia ni? Maryam. Surah Ali Imran ayat 37, naknya wa kaffalaha, kafil tu, iaitulah Nabi Zakaria alaihissalam mengambil dan mendidik Maryam, mak Nabi Isa. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Nabi buat gini, saya dan penjamin anak yatim, penjaga anak yatim, jamin makan minum, jamin pendidikan, jamin kehidupan mereka, akan berada di syurga seperti ini. Sambil baginda menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengahnya dengan merenggangkannya sedikit. Terjemahan kitab ni tulis jari hantu. Ada juga hantu dalam kitab ni. Allah Akbar. Tulis jari tengah lah, hantu mari mananya. Terjemah ni kadang-kadang dia tengok hak kapur dia zaman dulu lagi. Jari hantu, jari tengah. Jadi aku, Nabi kita tak, jari tunjuk jari tengah ni begini, buka sikit. Mana rapat sangatlah orang ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjamin anak yatim ialah orang yang mengambil anak yatim kemudian beriltizam, maknanya jaga sungguh, memberi jaminan, berjanji untuk menjaga dan menampung perbelanjaannya. Itu makna kafalah, orang yang jaga anak yatim. Hari ini ramai orang berminat, alhamdulillah, buka rumah anak yatim, buka itu cantik lah. Kalau kita tak mampu nak pelihara sendiri, kita pergi bagi bantuan kepada rumah-rumah anak yatim, bermakna kita sama dengan mereka. Alhamdulillah, besar ni jaga anak yatim. Wa syar'an, dari sudut syarak pula, dari sudut istilah syar'i, definisi menurut syarak. Apa makna kafalah? Iaitu memikul tanggungjawab terhadap sesuatu hak yang telah disahkan menjadi tanggungan orang lain. Kita nak ditanggung, orang lain buat itu, kita berjamin. Atau untuk mengemukakan orang yang akan bertanggungjawab terhadap sesuatu hak orang lain, atau terhadap barang yang dijamin. Biasanya orang kalau nak bagi berhutang ke orang, dia kata, siapa jamin awak? Jadi bila penjamin, orang tu terlari, penjamin yang kena. Maksud kafalah tadi, iaitulah akad kontrak yang mewajibkan pihak yang dinamakan sebagai penjamin bertanggungjawab terhadap hak yang ditanggung oleh orang lain. Jika orang ini tidak menunaikan tanggungjawabnya, si penjamin bertanggungjawab menunaikannya. Hari ini kalau kita tengok kes-kes yang dikenakan ke atas penjamin-penjamin sampai dicah sebagai bankrupt, muflis, tak ada, banyak kesnya dia jadi jamin. Jadi tuan-tuan,
muslimin dan juga muslimat, jangan mudah nak beri kepercayaan pada orang, terutama sekali di akhir zaman hari ini. Termasuk anak-anak beranak sendiri pun, kalau dia nak pinjam melampau sangat, lebih pada kapasiti kemampuan dia, minta kita jadi penjamin, kata saya orang lain lah minta maaf. Dia lari, kita yang kena. Itu masalah. Orang tu lari, kita yang bankrupt, kita yang kena dicas muflis dan sebagainya. Ataupun penjamin memikul tanggungjawab untuk membawa pihak yang bertanggungjawab terhadap sesuatu hak ke mahkamah atau kepada pihak yang berhak. Ini dipanggil kafalatun nafs. Maknanya kita jamin diri, aku bawa orang ni pergi mahkamah, lepas dia, tak payah penjara dia. Macam kes yang ada lagi ni pun ramai juga. Awak jamin dia, hari perbicaraan nak bawa, ya, awak balik. Tak jamin, duduk dalam penjara. Ataupun dia bertanggungjawab terhadap seorang untuk mengembalikan barang yang menjadi haknya daripada orang lain yang memegang barang tersebut. Contohnya barang yang dirampas. Jadi barang yang dirampas, kita tolong beri jaminan, saya akan hantar balik. Itu dari sudut pengenalan ataupun takrif definisinya. Kita pindah pula kepada kesahihannya, masyru'iyatuha. Kesahihannya menurut syarak. Menurut syarak, apa sahih atau sahih dia ni? Akad ini dibenarkan oleh syarak. Alhamdulillah, akad jaminan ini dibenarkan oleh syarak. Bahkan ada kalanya ia dianggap sunat. Sunat maknanya kalau dah naik taraf sunat, kita mendapat pahala. Bila kita beri jaminan pada orang, kita dapat pahala. Ini kelebihan memberi jaminan pada orang. Bukan tak ada kelebihan, tapi cuma di zaman kita ini sangatlah perlu kepada berhati-hati. Sebab waktu nak minta kita jadi penjamin, dia siapa berlaku? Ustaz pun kena, imam pun kena, siapa saja pun kena. Tak malu muka dah masa tu, sebab dia terdesak. Anda ingat ada orang mari rumah dulu, mari cari ayah anda ni rahimahullah, dia kata, Tok Guru nak minta jadi penjamin dia. Kata tak ada dah, orang panggil tak malu muka dah pada waktu tu. Dia tak kira siapa, dia nak gamoh semacam, asalkan boleh hak dia nak. Tapi kalau bila dia dapat, tak nak bayar, lari, kita yang tanggungjawab. Jadi yang pentingnya syarak membenarkan, mendapat kesahihan dari sudut syarak, masyru', bahkan mandubatun, disunatkan, iaitu apabila pelaku berkeyakinan terhadap diri sendiri dan merasakan tiada kemudaratan akan menimpa dirinya disebabkan jaminan tersebut. Kita tengok orang ni memang orang berajak sungguh, jadi kita pergi tolong. Terdapat banyak nas yang menunjukkan ia dibenarkan oleh syarak. Di antaranya hadis yang diriwayat oleh Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik-baik ni. Satu jenazah dibawa kepada baginda. Tengok kita duduk, orang pikul mari jenazah. Ya Rasulullah, solatlah jenazah ni. Baginda bertanya, adakah dia berhutang? Kena kita hari ni. Dia ni ada hutang kan ni? Orang ramai menjawab, tidak, orang ni tak berhutang Rasulullah. Dia tak suka mewah-mewah. Apa yang ada dia makan, yang tak ada dia diam. Apa jadi? Lantas baginda, orang ramai bertanya, kata tak ada hutang. Baginda tanya lagi, adakah dia meninggalkan harta? Dia ada tinggal harta ke tak? La. Tinggal harta pun tidak, hutang pun tidak. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun sembahyangkannya. Nabi kita sembahyang. Selesai ni. Ni tak ada hutang, tak ada benda. Beres belaka. Tidak lama kemudian satu lagi jenazah dibawa. Mari pula hak lain. Mereka berkata, wahai Rasulullah, salatlah atas jenazah ini. Tolonglah salat.
Nabi bertanya, adakah dia berhutang? Ada hutang orang ni. Mereka jawab, ya, berhutang ni Rasulullah ni. Tak apalah berhutang pun. Nabi tanya lagi, adakah dia meninggalkan harta? Boleh bayar hutang dia ni? Mereka jawab, 3 dinar. Ada 3 dinar, cukuplah dengan hutang dia kot. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazahnya. Jadi orang ni berhutang tapi ada duit untuk dibayar. Selesai masalah. Tidak lama kemudian jenazah ketiga pula dibawa. Allahu akbar. Mari hak lain pula. Mereka kata, ya Rasulullah, salli ala hadza. Salatlah atas orang ni. Baginda tanya lagi. Dia ada hutang ke tak? Fahal taraka syai'an? Qalu la. Dia ada tinggal harta? Tak ada. Mereka jawab, Nabi tanya lagi, adakah dia berhutang? Jadi isu hutang ni isu yang ditanya bagi orang mati. Mereka menjawab, ada 3 dinar. Ada hutang 3 dinar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Sallu ala sahibikum. Nabi kata, salatlah pada saudara kamu. Aku tak mahu sebab dia ada hutang. Kemudian bangun seorang sahabat, nama dia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Rasulullah alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, salatlah, kesian ke dia. Saya akan menanggung hutangnya. Bak kitanya duduk di mana? Ni, wa alayya dainuhu. Saya tanggung, saya jamin hutang dia, kita bayar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyalatkan jenazahnya. Jadi hadis ini besar, menunjukkan kepada kita muslimin dan muslimat bahayanya ada hutang. Karena itulah kalau boleh, dia kena boleh lah, jangan bagi tak boleh. Cuba lunaskan hutang-hutang yang ada ni, tak payahlah. Kalau umur sudah usia dah, pergi hospital senara ubat tu banyak sangat dah, nak pergi cari duit hutang lagi dekat bank, tak payah dah. Nak buat apa projek baru untuk anak-anak, biar anak yang buat, awak zikir sudahlah. Nak nanggung hutang lagi? Nabi tak nak salat orang yang ada hutang. Jadi bahaya keadaan ini. Nabi tanya. Jadi kalau kita hari ni, kalau Tok Imam tanya, apa pakat tak semaya belakang ada pasal mana? Tok Imam tak salat tak. Masalahnya siapa dia nak salat? Pakat hutan belakang. Kita orang Kelantan ni senang. Selon ni orang duduk dalam hutan belakang. Hutan belantara apa hutan? Hutan harta apa hutan? Bahasa Kelantan mudah, hutan. Duduk adalah hutan. Dia mudah. Ini keindahan bahasa. Tengok nota kaki di bawah. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dalam babul hawalah. Apa makna babul hawalah? Bab transfer hutang. Bab dibenarkan, tengok, bab in ahala dainul mayyit, dibenarkan apabila hutang si mati dipindahkan kepada orang lain. Jadi naknya, baknya yang terakhir, orang tu jamin dia nak bayar. Kerana itulah bila ada orang mati, jangan mudah nak terlupa mulut kita. Tuan-tuan, siapa dia ada hutang ayah saya ni, saya bagi tahu saya akan bayar. Jangan berat awak. Awak tahu berapa senara hutang ayah mati ni? Jangan berat. Cuma kita kena kata, kalau kata macam tu saya akan bayar, dia telah bertanggungjawab, telah menjadi kafil kepada si mati. Habis hutang si mati naik atas kepala kita. Cakap dia betul. Jangan kerana terlalu sebab sedih nak tunjuk sayang kepada ayah ni, ayah mati ni, tak apa, hutang semua tuan-tuan saya bayar. Jangan. Kita kena kata, tuan-tuan, siapa yang ada hutang dengan si mati ni, saya kemukakan kepada kami bukti-buktinya untuk kita teliti nanti. Bukan nak bayar lagi, baru nak teliti ada harta ke tidak nak bayar. Beringat. Sebab kita tengok kadang-kadang anak-anak ni ialah mungkin tak pandai bercakap bahasa syariah. Jadi bab syariah ni ada bahasa dia. Bukan semua orang boleh cakap dalam bab syariah. Macam bahasa orang kampung ni, aku kalau boleh apa-apa ni, aku nak makan kambing. Ramai tak kau cakap macam ni?
Saya kalau anak boleh 10 nak makan kambing. Dapat sungguh, alhamdulillah. Pergi tanya Pak Imam, Ustaz, macam mana saya nak makan kambing? Oh, Ustaz Imam kata awak nazar tak boleh makan. Ha, sudah. Dia kata nak makan kambing, kawan ni kata tak boleh makan. Bila nak selesai masalah? Jadi dalam kaedah usul fiqh kata, kalaulah perkataan yang mutlak yang tidak terikat dengan apa-apa, bila dia kata memandailah dia buat biar jadi nama buat. Nak makan kambing, pergi kedai roti tempayan, ambil sebiji roti, ambil kambing semangkuk, makan, bismillah, selesai dah. Ha, nak kata apa? Itu dia panggil bahasa syariat. Mudah. Jadi kita di sini pun kena ingat, jangan mudah-mudah buat dalam masalah ini. Kita bimbang, kalaulah awak jamin hutang bapak saya ni saya tanggung, habis dia pindah automatik online, mari habis atas kepala kita, tak jawab kita. Lepas pada tu orang mari minta hutang, saya kata saja ya, nak menenangkan keadaan, nak suruh orang ini kelentung nama dia. Tengok ni, dalam riwayat lain Abu Qatadah ni radhiyallahu anhu, 2 hari tak silap lepas pada tu yang penting lepas pada tu dia jumpa Nabi kata membayar dah hutang yang mujamin semalam, bayar dah. Tak lagi, cepat kamu pula mati. Jumpa pula Nabi tanya, bayar dah? Dia kata bayar dah. Al-ana baradat jildatuhu. Nabi kata sekarang sejuklah kulit si mayat dalam kubur. Sekarang lepas membayar hutang. Allahu Akbar. Berat tak berat tekanan ni? Jangan main. Itulah masalah hutang ni bukan satu masalah yang boleh kita gurau main-main. Tak payahlah. Kalau dah cukup dah, masa sudah ada, keperluan hidup sudah ada, tak payah nak mewah-mewah lagi. Kita bukan nak membantukan pembangunan negara, tidak sama sekali, tapi memadailah dengan kita secara peribadi nak buat benda-benda yang lebih daripada kemampuan kita. Kereta yang sudah ada boleh naik dah, tak payah pergi tukar yang lebih-lebih. Rumah yang sudah ada yang tak ada nak cukup dah nak duduk pun, tak payahlah cari banglo yang besar lagi. Memadai apa yang ada. Dia panggil al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah, rasa cukup. Tapi kalau nak rasa cukup, nak tamak, nak berebut, dalam bab mana? Bab ibadat boleh. Allahu Akbar, aku mari pukul 6.30 nak mayam maghrib, ada dah orang siapa sini esok 6.20. Ini tak apa. Nak berbuah ni munafasah, fastabiqul khairat, macam ni baik. Alhamdulillah. Jadi hadis ni jelas pada kita. Selain hadis di atas, ada lagi riwayat, diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah menjamin hutang seorang laki-laki sebanyak 10 dinar. Hadis riwayat Al-Hakim. Banyak lagi nas-nas lain yang akan kami kemukakan sepanjang perbincangan ini. Yang pentingnya hadis sahih tadi sudah ada, hadis Abu Qatadah hadis sudah jelas kepada kita. Perkara ini juga boleh dilihat daripada firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kata, waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Waktu dia nak hantar balik adik-adik dia kata, siapa dia bawa mari, aku bagi jaminan. Siapa yang memulangkan akan diberi benda makanan sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin, za'im, menjamin pemberian itu. Yusuf 72. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah wa turjumanul Quran, dia kata apa? Az-za'im di sini ialah bermakna al-kafil. Az-za'im ai bermakna al-kafil, penjamin. Perkara ini kami katakan boleh dilihat daripada firman Allah tersebut, dan bukannya berdalilkan kepada kisah ini menceritakan tentang syariat sebelum ini. Dia panggil ini syariat man qablana. Perundangan orang dulu daripada kita, apakah menjadi syariat kita? Jawabnya, kalau diikrar oleh syariat kita, maka dia jadi syariat. Kalau tidak, tak. Syariat Nabi Musa, nak taubat, faqtulu anfusakum, bunuh diri. Syariat kita kalau bunuh diri, habis masuk neraka terus. Bukan taubat, bunuh diri. Itu dipanggil syariat orang dulu, yang menjadi syariat kepada kita apabila diikrarkan oleh syariat ini. Pada dasarnya syariat Nabi-Nabi sebelum ini tidak diterima sebagai syariat kita, sehingga dianya diterima oleh syariat kita. Alhamdulillah, banyak lagi juga syariat-syariat dulu menjadi syariat kita. Semuanya dinyatakan oleh nas di atas telah diterima secara sebulat suara oleh ulama Islam pada sepanjang zaman. Jadi ulama Islam
ijma'ul muslimin fi kullil azmani wal usur. Baik. Hikmah. Apakah rahsia Allah Subhanahu wa taala membenarkan jaminan ataupun kafalah ini? Apa sebab? Ini yang saya sebut menariknya kita ini sebab dia suka cerita, dia suka bagi tahu kepada kita benda-benda hikmah. Bila kita tahu hikmah, barulah kita terasa Allah manisnya. Nak buat benda ni kenapa? Ada hikmah. Nak solat kenapa? Nak puasa. Jadi ini dipanggil hikmah. Hikmah ini sebahagian darinya tuan-tuan boleh tengok hikmah ibadat, hikmah lain-lain ini termasuk dalam undang-undang syariat di dalam kitab yang ana tulis itu, nama dia Keindahan Islam. Kena beli kitab ni baca. Kita itu terlalu ringkas lah. Hikmah tu besar, kata orang daripada tak tahu langsung, baik ada sikit tahu. Tajuk kitab dia Keindahan Islam, tebal gini. Bacalah sikit-sikit, tengok tengok hikmah apa ni ibadat ni dan muamalah. Kebenaran yang diberikan oleh syarak ini memberi kemudahan kepada umat Islam dan membolehkan mereka saling bantu-membantu. Kemungkinan ada di kalangan mereka yang mahu membeli sesuatu yang dia perlukan tetapi tidak mempunyai wang untuk membayarnya. Nak, tak ada buat duit. Taib. Nak, duit tak ada tapi barang ada. Kita pergi gadai. Bak kita yang lepas, kita berrahnu, bak gadaian. Hak tu tak ada masalah sebab kita berhutang tapi kita ada gadaian. Letak sini. Semua orang bagi kita. Tak ada masalah, dia tak bayar, kita jual barang dia ni. Kan kita dah belajar dalam bab hutang dulu, dalam bab gadaian. Hak ni problemnya, nak gadai tak ada, nak beli pun tak ada. Jadi terpaksa kena cari penjamin yang menyokong apa yang dia nak. Jadi orang ini mempunyai hajat tapi tidak mempunyai wang untuk membayarnya. Sementara itu penjual pula mungkin tidak berkeyakinan dengan keupayaan pembeli dan tidak memberinya hutang. Tak mahu aku. Mu nak juga bawa bagi cagaran. Nak cagar apa? Tak ada duit. Apa yang nak apa? Dalam masa yang sama, pembeli juga mungkin tidak mempunyai sebarang harta untuk digadaikan. Ataupun penjual tidak mahu menerima gadai. Hei, tak mahu aku. Pegang barang kemah kamu, mari orang ropok rumah aku malam ni, habis cerita. Banyak kes. Kadang-kadang dia sedikit ya. Dia buat nak berhutang, suruh kawan ni pegang barang dia, malam dia juga yang pergi rompok. Nak kata apa, zaman sains dan teknologi hari ni orang fikir pelik-pelik yang kita tak terfikir dalam kepala otak kita. Allahu Akbar. Dalam keadaan ini pembeli memerlukan seorang penjamin. Barulah kita balik pada cerita kita hari ini. Pembeli perlu kepada penjamin untuk menyelesaikan. Tak apalah, awak bagilah dulu, saya mustahak, terdesak. Siapa jamin? Ustaz Pak Imam tu jamin. Al-Fadhil Tuan Imam kenal sungguh orang ni orang baik, memang dia terdesak, bukan berhutang kerana nak bermewah, kita pergi jamin. Tapi kena jamin risiko tinggi. Tinggi tak tinggi, kalau orang itu tak mari, kita yang bertanggungjawab. Ini dalam bab dia nanti insya-Allah. Dalam keadaan lain, mungkin ada seorang yang perlu berhutang, tetapi pemiutang meminta pemohon mengemukakan seorang penjamin. Ada juga cara dia nak penjamin. Hari ni kalau pergi nak beli barang besar-besar, dia nak penjamin. Kena beri tanda tangan sekali orang penjamin. Dengan di bank di mana ada penjamin. Sementara itu mungkin juga seorang telah melakukan kesalahan yang menyebabkan dia dihukum, sedangkan dia berada jauh dari tanah airnya. Dalam masa yang sama dia memerlukan sedikit masa untuk menyelesaikan sesuatu tugas dengan segera. Oleh itu dia memerlukan seorang penjamin bagi membolehkan dia pergi menyelesaikan tugasnya dan kemudian kembali ke situ. Tak apalah saya jamin, saya pergi, tapi ada jaminan. Ada kalanya seseorang perlu meminjam sesuatu barang tetapi pemilik barang tidak bersedia meminjamkannya. Hai, boleh bagi ke dia ni berasa payah nak bayar, payah nak hantar balik. Maka kita kata apa? Jadi kalau awak nak juga, melainkan peminjam mengemukakan penjamin yang memberi jaminan peminjam akan memulangkan dalam keadaan elok.
Mungkin juga seseorang memiliki sesuatu yang disahkan sebagai barang rampasan, tetapi memerlukan masa untuk memulangkannya. Jadi ada benda-benda yang bagai dirampas, kita tolong jaga. Walau bagaimanapun pemilik asalnya tidak mahu melepaskannya, melainkan dia mengemukakan seorang penjamin, demikianlah seterusnya. Tak boleh, tak apalah, saya tolong jamin, jaga ini. Dengan ini keperluan kepada penjamin amat jelas dan amat diperlukan. Apalagi syariat Allah sememangnya diturunkan untuk memenuhi keperluan manusia dan meringankan segala bebanan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Tuan-tuan tanda kat tepi kita. Ayat Al-Baqarah 185 ni duduk di mana? Duduk di mana ayat ini? Jawabnya, ayat ini duduk di tengah-tengah cerita puasa. Ayat ini duduk di tengah-tengah cerita puasa. Tengah duk syariat-syariat puasa, Tuhan akhir ayat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tengok. Barulah kita sedar bahawa puasa ni satu syariat yang besar. Payah jiwa nak terima. Tapi kena terima juga. Manusia dengan benda lain mungkin boleh bertolak ansur. Tapi dengan bab makan, dalam bab minum, berat. Berat tak berat kita? Berat nak tinggal. Kalau tidak Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, masalah kita. Masalah ke tidak? Masalah. Tak usah kempen lah. Kita sendiri hidup kempen, orang lain kempen, banyakkan puasa. Nabi kita banyak berpuasa pada bulan Syaban. Tak dapat juga nak puasa walaupun 2-3 hari. Itu tengok. Tapi kalau orang mari kempen hadis palsu, semangat pula. Siapa dia puasa pada hari ini 10 Syaban boleh sekian-sekian. Rupanya orang ni dia tak mau yang saya tak apa semangat, kena mari hok pelik-pelik baru semangat. Jadi cerita tu. Baiklah. Jadi orang ni nak jaminan, macam mana nak buat? Yuridullahu bikumul yusra. Allah nak kita mudah. Jadi macam mana di antara kemudahan? Orang ni terdesak, maka aku beri syariat longgar kepada kamu, mu boleh guna jaminan. Ayat puasa. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Tak ada susah. Mana tak susah? Nak solat kena bangun malam, kena ambil wudu di tengah-tengah hujan, mana tak susah? Orang perempuan kena tutup aurat, mana tak susah? Itulah dia panggil mukallaf. Kena ingat, mukallaf maknanya mu ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Apa dia tanggungjawab? Solat. Bila mari Ramadan zakat, bila mari puasa, bila mari harta cukup zakat. Tapi kita kena ingat dua kategori. Ini dia panggil, kita belajar ilmu usul al-fiqh. Ilmu usul fiqh ni ilmu yang cantik. Dia kata al-amru bisyai'i amrun bihi. Apabila Allah perintah satu benda, maka dia menjadi benda tu wajib kita kena buat. Dan kalaulah tak boleh buat benda tu kecuali dengan buat benda-benda yang lain untuk menyempurnakannya, maka semua jadi wajib. Ini kaedah. Contohnya nak salat. Tuhan kata mu kena semaya. Nak semaya. Baiklah, semaya. Tak boleh salat, kena ada wudu. Maka wudu menjadi wajib sebab nak semaya. Saya nak salat, wudu ada tapi kain pula kotor. Boleh tak boleh? Tak boleh. Maka mencari kain yang bersih wajib. Itu dia panggil benda yang asalnya wajib. Tak boleh dilaksanakan benda wajib itu kecuali dengan menyelesaikan benda-benda tengah jalan, maka semua jadi wajib belaka. Wajib salat jemaah di mana? Di masjid. Maka berjalan pergi masjid itu wajib ke sunat? Wajib. Itu dia panggil kaedah dia. Kemudian satu benda yang akan menjadi wajib dengan sebab-sebab yang tertentu. Contohnya zakat. Zakat ni
bagi tahun 2011 nisab zakat kita 10.200. 2012 ni keluar dah. 2012 ni berapa nisab? Kita letak yang samalah dulu. Ya, nanti dapat maklumat. Untuk negeri Kelantan ni, negeri lain tinggi lagi. Kelantan ni standard dia macam ni. Jadi sekarang ni kita simpan duit dah bulan Ramadan tahun lepas simpan sampai bulan Syaban ni baru ada 10.000. Tak cukup berapa ratus lagi? 200 lagi. Kalau cukup 200 baru dia jadi cukup nisab, baru nak mula haul. Jadi apakah? Oleh kerana mu ni tak cukup nisab 200 lagi, maka wajib kamu kena pergi cari duit biar cukup nisab. Jawabnya tak. Tak payah memperwajibkan benda yang tak wajib lagi. Zakat bila jadi wajib? Apabila nisab sudah cukup. Oleh kerana simpanan kita tak cukup nisab, maka tak wajib kita pergi cari harta biar jadi wajib. Itu dipanggil kaedah. Berbeza dengan solat. Solat tadi wajib dah. Mu kena buat dah, cuma tak cukup syarat, maka syarat itu semua jadi wajib. Boleh faham? Perbezaan di antara benda yang wajib, semua yang nak menyelesaikan wajib tu jadi wajib. Benda yang jadi wajib dengan sebab cukup syarat, maka kita tak payah mencukupkan syarat tu sehingga jadi wajib. Awak tak mampu, duit tak ada, tak payah pergi cari biar cukup jadi zakat. Kita tak mampu nak pergi haji lagi, jadi tak payah kita pergi buta sampai cukup jadi haji. Tak. Tapi kalau nak pergi haji tak cukup duitnya, beli kereta boleh, beli wak rumah boleh, apa lagi melancong sana sini boleh. Hak ni wajib 4 kali dah lah. Saja ya. Daftar tak nak pergi daftar haji, tak cukup account. Tak nak melancong pergi sana sini boleh pula. Itu cuai dalam masalah ini. Baik. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak buat pada kamu ini haraj, susah. Tak ada susah. Jadi kepayahan yang berlaku sedikit sebanyak itu, itulah dia panggil taklif, mukallaf, keberatan syarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji, nak tengok siapa di kalangan kamu orang yang baik amalan. Itu ya. Amalan baik banyak darjat naik. Amalan sikit boleh sikit. Amalan tak baik wal iyaz billah sebaliknya. Ujian Allah Taala. Jangan kata Allah, macam mana Tuhan syariat menyusahkan hamba dia. Jangan kata menyusah. Allah nak bagi darjat. Kita bila nak naik pangkat, kita tengok gaji, nak naik gaji, tengok kepada kerja yang kita buat. Tengok pada jawatan yang kita ada, bukan semua benda boleh berlaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Nabi mengatakan innad dina yusrun. Agama ini mudah, walan yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Tidak ada siapa yang memayahkan agama ini kecuali orang itu akan tewas. Siapa dia buat agama ni payah, dia tewas. Dia tewas. Tewas. Tengok. Bila orang musafir jalan, boleh jamak tak boleh jamak? Boleh jamak salat. Dan boleh qasar lagi yang 4. Tiba-tiba dia kata tak payah jamak, aku gagah perkasa, tak mau. Tak nak jamak. Waktu zuhur orang berhenti. Waktu asar nanti kenderaan yang dia naik tak nak berhenti dah. Bah kata tamir, berhenti tak berhenti siapa Kuala Lumpur pukul 8 malam, habis dah asar, habis. Siapa yang menyusahkan? Dia sendiri yang menyusahkan dia. Kenapa mu tak jamak tadi? Waktu masa sudah ada, waktu orang berhenti, waktu bah sudah rehat, waktu zuhur, tak mau, aku gagah perkasa, aku nak maya ikut waktu. Kamu ini. Jadi kata Nabi, inna dina yusrun, agama itu mudah. Siapa yang memayahkan agama atas dirinya sendiri, dia yang akan kalah, dia akan tewas. Kita ambil kemudahan-kemudahan ini, kita ambil. Ada hadis lain Nabi kata apa lagi? Yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Mudah. Hak mana kita boleh permudah, mudahkan. Nabi SAW apabila ada dalam syariat itu perkara yang payah, yang mudah, yang ketat, yang longgar, Nabi kata ia akan memilih yang aisar, yang mudah. Tak payah cari yang payah-payah. Tapi kalau dalam bab haram lah, terus berhenti, merah muka lalu. Kalau orang nak buat benda haram, lain. Hadis ini diriwayat, dua-dua hadis itu diriwayat oleh Imam Bukhari. Jenis-jenis jaminan. Terdapat 2 jenis jaminan. Jaminan ini terbagi pada 2, anwa'ul kafalah. Anwa'ul kafalah naw'an. Jaminan yatakaffalu bidainin,
al-kafalah bid-dain. Yang pertama dipanggil peminjam memikul tanggungjawab jaminan hutang. Seseorang kita jamin hutang orang ni, iaitu penjamin memikul tanggungjawab melunaskannya jika penghutang gagal berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan. Jaminan ini dinamakan sebagai jaminan hutang atau ad-dhaman. Dhaman, kafalah, ad-dain. Hutang, orang ni buta kita jamin. Dia tak bayar, kita wajib kena bayar. Yang kedua, kafalatun bin nafsi. Jamin body orang tu. Jaminan juga berlaku dalam bentuk jaminan untuk membawa orang yang bertanggungjawab, sama ada kerana hutang atau sebagainya, seperti kesalahan qisas. Orang ni dalam kes bicaraan, dia dituduh bunuh orang, maka penjamin kata tak apa, saya akan bawa ke mahkamah. Tapi kalau orang ni tak bawa, tak mari lari, kamu kena tanggungjawab. Walaupun begitu, penjamin tidak bertanggungjawab membayar hutang tersebut. Jaminan ini dinamakan sebagai jaminan kafalatun bin nafsi, jaminan diri. Dia panggil jamin body saja orang ni. Habislah mukaddimah kita dalam babul kafalah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab rukun-rukun arkanul kafalah, rukun jaminan. Jadi oleh kerana dia panjang, kita akan break di situ dulu insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.